Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Selamat hari Isnin, selamat tengah hari. Berjumpa lagi di WHI siaran 20 hari bulan Mac. Anda bersama saya Segita dan juga Syira Izzati Syahira. Syahira Izzati. Ya. Terbalik. Alamak. Syira sihat? Sihat, Alhamdulillah. Sugi sihat. Lama saya tak bersama dengan Sugi. Betul. Rasanya last 2 minggu lepas. Mungkin ya. Dan itu juga kami harapkan anda semua dalam keadaan yang sihat. Betul. Sehat sahaja. Betul tu, macam Sugi katakan tadi, hari ini 20 Mac 2023, permulaan hari baru dan juga minggu baru. Jadi kami harapkan hari ini dan juga minggu ini anda semua kekal produktif dan juga semua apa sahaja yang anda rencanakan dapat dijayakan dengan sebaik mungkin. Dan juga Sugi, hari ini 20 Mac 2023, kami di Wanita hari ini ingin ucapkan selamat menyambut Hari Polis ke-216. Okey, kita tabik hormat di situ. Kita tabik. Tapi on screen poster untuk sambutan Hari Polis. Kita nak tabik kat sini. Betul. Dan hari ini tahun ni temanya Syira adalah Polis dan masyarakat berpisah tiada. Jadi kami di WHI ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada kesemua anggota polis yang sentiasa menjalankan tugasan mereka, menjaga kita dan terima kasih semuanya. Ni nak tabik boleh? Boleh, jom kita tabik. Terima kasih kesemuanya. Terima kasih. Okey. Baik, dan hari ini juga Syira bermulanya sesi persekolahan tahun 2023-2024 dan macam-macam ragamlah seperti biasalah adik-adik kita ni kan nak masuk sekolah. Ada yang mungkin teruja, ada yang mungkin menangis, ada yang gementar. Macam anak buah saya dia masuk prasekolah, dia kata nervous, berdebar-debar lah kan. Sekolah baru kan, maklumlah. Dan ramai dalam kalangan ibu bapa juga telah berkongsi gelagat-gelagat anak mereka di media sosial. Betul tu Sugi, kalau kita lihat bukan sahaja adik-adik ini yang teruja, malah ibu bapa, terutamanya ibu bapa yang mereka ada anak kali pertama masuk ke darjah 1 ke prasekolah dan sebagainya, mereka ni lebih beremosi daripada anak-anak. Betul. Diorang pula yang risau lebih, tapi insya-Allah ibu-ibu, ayah-ayah di luar sana, anak-anak kita berada dalam jagaan cikgu-cikgu yang berwibawa insya-Allah. Baik. Dan ada juga dalam kalangan mereka yang telah bermula sesi persekolahan semalam, iaitu kumpulan A dan mungkin mereka yang telah bermula tu hari ini tak adalah rasa gemetar sangat sebab hari kedua kan. Jadi anda boleh teruskan sesi persekolahan ini dengan penuh bersemangat. Tak payah nervous sangat adik-adik. Ibu dan ayah anda pasti akan memberikan anda sokongan yang diperlukan sepanjang sesi persekolahan ini. Betul tu, bercakap tentang sesi persekolahan semalam juga, kita dapat lihat bahawa kelonggaran diberikan kepada mereka yang terkesan akibat banjir, yang mana ada adik-adik kita yang bersekolah, mereka sekadar pakai baju yang bersesuaian untuk ke sekolah, baju yang sopan, yang sesuailah dengan suasana persekolahan. Betul. Sugi. Dan mungkin juga Syira, boleh kita berikan peringatan kepada ibu dan ayah, pastikan keselamatan anak-anak anda diambil kira. Mungkin kadang-kadang kita upload gambar di media sosial dan sebagainya kan, bolehlah kita orang kata cover lencana sekolah itu kan. Itu antara aspek keselamatan juga yang perlu dititik beratkan, dan sentiasa ingatkan anak-anak anda jangan keluar daripada kawasan sekolah sehingga ibu dan ayah ataupun transporter itu sampai di pagar sekolah itu. Betul tu. Dah bercerita mengenai sesi persekolahan yang juga rakan kita Syifa siang tadi sempat untuk meninjau sekolah yang berdekatan dengan Petaling Jaya ini untuk kita lihat apa agaknya gelagat-gelagat adik-adik kita yang memulakan sesi persekolahan hari ini. Okey, jadi apa kata kita saksikan gelagat-gelagat adik-adik kita itu? Jom kita tengok. kini berada di Sekolah Kebangsaan Bandar Utama Damansara 2 untuk melihat gelagat pelajar-pelajar tahun 1 pada hari pertama sesi persekolahan
bermula pada hari ini. Hai! Kalau perempuan ni dia lain sikit. Perempuan dia memang berani, tak pernah nangis. Macam tu. Lagipun dia dah biasa sekolah kat sini dari pra lagi. Mak bapak yang teruja lah, teruja lebih. Dia bangun-bangun pagi memang start bunyi alarm pukul 6 tu memang dia sendiri bangun mandi, tak payah suruh. Memang excited. Sebab ini anak pertama, kembar pula. Rasa teruja, persiapan tu menyeluruh lah. Kita risau banyak daripada macam dulu nak pergi toilet, nak makan, nak apa. Tu hari first ni memang kena tengok dulu. Hari ini. Best? Korang jangan lupa pergi sekolah. Sekolah sonok. Yang saya tak sabar kat sekolah. Saya first time pergi masuk sekolah. Baru jumpa-jumpa dengan kawan, belajar dengan kawan. Itulah yang saya suka. Best tak sekolah hari ini? Best. Sebab apa best? Sebab boleh belajar. Lagi? Pergi sekolah tadi menangis tak? Tak. Siapa yang kejut bangun tidur? Saya bangun sendiri. Oh, saya bangun sendiri. Hebatnya. Untuk persediaan untuk menerima kehadiran anak-anak baru bagi sesi 2023-2024, pihak sekolah telah pun mengadakan pelbagai kesiapsiagaan pelbagai aktiviti yang kami rancangkan. Antaranya kalau kita tengok tadi, kita berfokuskan kepada pendidikan didik hibur di dalam kelas. Bersesuaian dengan apa yang Menteri Pendidikan yang hendaki iaitu ABC, semula ABC, iaitu anak yang bijak dan cerdik, dan sesuai juga dengan konsep kementerian iaitu untuk melahirkan murid yang ceria, guru yang bahagia, sekolah yang bintara dan negara sejahtera insya-Allah. Memang kita nampak perubahan ini sangat ketara berbanding zaman kita dulu. Zaman kita dulu kalau tengok murid tahun 1 yang hari pertama menjejakkan kaki ke sekolah, mereka lebih manja dengan ibu bapa. Ibu bapa walaupun dibenarkan untuk menemani anak, tetapi anak tu lebih berkendakkan ibu bapanya berada di sisi sepanjang hari. Apa yang saya dapat lihat daripada gelagat dan memek muka mereka ini adalah berbeza dengan kita 10 tahun dulu, kerana mereka ini nampak sangat gembira, teruja untuk datang ke sekolah. Wow, hebatnya adik-adik daripada SK Bandar Utama itu tadi. Dan wartawan kami ataupun Kak Syifa tu pun nampak macam pelajar lah juga. Ketua pengawas. Saya comel je Kak Syifa kita tu. Tapi itulah antara gelagat yang sempat kami rangkumkan untuk anda penonton sekalian. Dan saya nak tanya Syifa. Syifa ingat tak masa... Syifa ke Syirah? Alamak Syifa hari boleh bawa masalah nama lah. Syirah ingat tak masa sesi persekolahan Syirah dulu kan, bila ada peperiksaan utama, biasanya dah dapat keputusan, ada je orang call, anak awak dapat berapa A ingat tak? Awak rasa rimas tak? Macam sibuklah dia ni, saya yang duduk exam cukuplah setakat ibu dan ayah saya tahu ke, orang yang terdekat tahu, kenapa dia nak terus call Kalau Syirah tengok juga siapa yang bertanya. Kalau macam Anian kan, anak dia pun ambil UPSR juga, ambil SPM juga. Tapi kalau orang yang kita kenal rapat, yang memang kita tahu ambil berat tentang diri kita ni, Syirah okeylah. Oh, saya dapat 5A. Wah, 5A tau. Saya dapat 7A. Amboi 7A. Macam awak pula rimas tak? Saya macam Syirah juga. Saya tak rasa rimas sekiranya orang yang kita kenal, yang dekat. Tapi ada dalam kalangan mereka ni yang memang kita orang tak adalah berjumpa ke, tak bersembang, berborak. Tetapi bila dah dapat keputusan tu je, terus kering-kering dia call nak tanya, sibuk ni awak. Dan itu juga topik yang kita nak bincangkan hari ini. Ambil tahu atau jaga tepi kain orang. Betul tu Sugi. Dan dalam kehidupan kita tak dapat nak elak sebenarnya dua orang ini, sama ada orang yang betul-betul ambil berat tentang diri kita, yang betul-betul nak tahu kita ni sihat ke tidak, kita ni berjaya ke tidak, kerjaya kita ni macam mana, ataupun orang yang suka jaga tepi kain orang, yang mereka ni kadang-kadang lebih suka melihat dari sudut yang
negatif, mungkin mencari kesalahan atau keburukan orang, kita tak tahulah niat mereka. Semuanya bergantung kepada niat dan mungkin juga cara mereka bertanya, Sugi. Saya rasa intonasi juga memainkan peranan apabila kita bertanya kepada seseorang kan. Sama ada kita nak ambil tahu ataupun menyebuk, jaga tepi kain orang lah. Dan kami nak mengajak anda untuk berkongsi pendapat anda ataupun pengalaman anda lah. Tak kisahlah pengalaman manis ke, pengalaman pahit ke, anda geram dengan sesiapa ke, anda boleh kongsikannya di ruangan komen Facebook WHI ataupun Instagram WHI. Betul tu, dan kita nak berhenti berehat seketika sebelum kita mulakan sesi perbincangan kita. Jangan ke mana-mana. Ya, selepas ini. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Itu bukan macam makan menantu kamu ke, Jo? Tengok-tengoklah dengan perangai tu. Buat malu orang kampung tu. Bayangkanlah kalau perangai dia macam tu Atik Pelamin. Malu kau je. Tergedik. Tiha, aku ada jumpa satu butik ni, baju kurung dia lawa-lawa, Tiha. Jomlah, dekat aku. Tengok. Ya Allah, Tiha. Kenapa kau ni? Tergeliat. Tergeliat bukan macam tu lah. Tiha, baik kau bagi tahu aku, kau sakit apa sebenarnya? Apa yang kau dah rahsiakan daripada aku ni? Aku dah cakap, aku tergeliat semalam. Anggap basuh bunga tu berat. Sarah, kau pelik tak? Pelik? Pelik apa? Tiba-tiba pelik je. Macam ni, Fatihah kan selalu MC. Lepas tu dia datang balik kerja, mesti tangan dia ke badan dia semua penuh dengan lebam, bengkak-bengkak sana sini. Lepas tu nanti suami dia datang buat surprise, bagi hadiah segala. Tapi muka Fatihah selamba je kan. Dia tak excited pun kan. Tak ada pula dia macam, oh so sweet my heart darling. Kita yang lebih excited kan? So, apa motif kau cerita ni? Itu dia sedutan drama Siti TikTok dan juga Andainya Takdir, Sugi, yang mana kita dapat lihat dua sisi kehidupan. Satu, Siti TikTok, kita lihat kehidupan kita dipaparkan di media sosial yang mengundang juga persoalan serta kata-kata orang sekeliling. Dan juga satu lagi sedutan menyaksikan betapa rakan sekerja ini ambil berat tentang diri kita. Okey, hari ini kita nak tahu daripada tetamu kita apa pandangan mereka berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Kita bersama dengan Nas Sally. Hai Nas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, kita juga bersama dengan Hidan. Assalamualaikum. Hidan. Rambut kita macam sama Hidan, tapi awak sama. pendek Saya lah. pendek je. Okey, baik, kita juga bersama dengan Dr. Tengku Asmadi. Doktor sihat, Doktor? Alhamdulillah. Saya pasti doktor ada banyak nak dikongsikan kan hari ini. Seperti biasa. Okey, baik. Syirah, mungkin kita boleh mulakan perbincangan kita dengan doktor sendirilah, ya doktor. Bila kita cakap mengenai ambil berat ataupun jaga tepi kain orang, ataupun biasalah kita cakap penyebuk, busybody kan doktor. Memang perlu ambil berat ni, perlu, tapi bukan dalam semua aspek kan, betul tak? Betul. Dan apa doktor rasa bagaimana seseorang sebagai seorang individu ni bila kita nak bertanya kepada orang lain, apa yang harus kita titik beratkan supaya kita tidak diambil kira sebagai penyebuk, busybody? Okey, topik yang menarik dan topik yang memang dekat dengan masyarakat kita, berlaku hari-hari pun. Pertamanya sekali kita kena tengok kepada niat kan, apa tujuan. Yang tiba-tiba nak ambil tahu hal orang ni apa tujuan. Jadi kalau niat tu betul, insya-Allah segala perkara akan jadi betul. Tetapi kalau niat tu serong, maka itu yang kadang-kadang kita kena faham, kadang orang dapat kesan tau, dia dapat rasa sama ada apa yang dilakukan itu ikhlas ke tak ikhlas. Kadang-kadang berlaku juga yang mana memang ikhlas orang ni, tetapi kerana yang diperkatakan itu dia ada sesuatu memang dia nak sorokkan. Jadi dia bimbang kalau orang ambil tahu sangat, maka akan terbongkar satu rahsia besar. Jadi itu yang dia marah orang. Kenapa nak ambil tahu sangat? Dia takut nanti orang tahu apa yang sebenar. Jadi oleh sebab itu, kita kena lihat antara perkaranya, niat kita, dan sama ada apa yang kita lakukan itu
membawa kebaikan ataupun membawa keburukan kepada individu itu, kepada keluarga dan juga masyarakat. Kalau sesuatu yang kita buat itu akan membawa kebaikan dan itu perlu dilakukan. Maknanya kita kena ambil berat. Kan? Kalau kita tak ambil berat, kita tahu dekat dalam masyarakat kita ni bersekedudukan, kemudian sumbang mahram, penderaan, semua macam-macam ada. Jadi kalau kita buat tak tahu, kita kata engkau, aku, biasanya ini suasana hidup di kota, yang mana balik keluar pagi, balik malam tak tahu apa yang berlaku. Tersedar-sedar tiba-tiba jiran sebelah rumah dah 7 hari tak bernyawa, contoh misalnya kan. Sebab tak peduli, tak ambil kisah kan. Tapi bagi orang yang ambil berat, dia kata kenapa dah 7 hari tak jumpa jiran. Kalau tidak, kalau balik kawan-kawan bertembung. Jadi ini adalah satu sikap ambil berat yang perlu. Positif. Tetapi kalau ambil berat nak tahu orang tu pergi mana, apa dia buat, lepas tu nak membawang pula cerita dekat orang, yang itu yang payah tu. Okey. Baik. Jadi perlulah juga kita jaga tepikan orang tapi secara positif. Betul. Tapi kan kalaulah Dr. Shira, kalau saya baru keluar beli barang, lepas tu jiran saya tanya, "Pergi mana tu?" "Oh, beli barang." "Berapa awak beli tu?" Itu sibuklah kan. Itu bukan ambil tahu lah kan. Kadang-kadang dia saja nak wujudkan repo nak berbaik-baik dengan jiran. Jadi tak tahu apa nak cakap. Jadi kebetulan jalan depan bawa barang, jadi mulut tu manis je. Pergi beli kat mana. Tak ada niat apa pun. Dia cuma nak mesrakan suasana tu. Tapi kita ni apa sibuk-sibuk ni. Kadang-kadang kita yang bermasalah. Betul-betul mungkin kita yang bermasalah. Kadang-kadang kita rasa tak selesa orang tanya kita ke mana kan. Okey, baik. Bagi Nas sendiri pula. Nas, kita melihat Nas sebagai seorang artis yang namanya semakin hari semakin meningkat naik, semakin menjadi sebutan orang ramai. Bagaimana Nas sendiri melihat situasi ini? Orang mula ambil tahu tentang Nas, mungkin ada juga orang cuba untuk tahu peribadi Nas dan sebagainya. Selesa ataupun tidak secara jujurnya? Secara jujurnya, saya okey je kalau nak share apa-apa tentang peribadi ke dan kerja ke apa. Tapi pada awal-awal saya berkecimpung dalam industri, saya agak kurang selesa. Kerana sebab dulu saya nak buat apa, nak pergi mana, ada show ke apa ke, tak ada orang nak ambil tahu dan tak ada orang nak kawan keliling je yang akan tahu ke apa dengan family. Tapi sekarang ni mana saya pergi, kadang-kadang kita pergi kedai depan, macam mana pergi kedai depan tu je, kejap lagi kan ada orang stok, tiba-tiba tag kita pula tu. Dia tag kita, paparazzi dia tag kita. Tadi kita nampak awak tapi tak nak tegur lah, malu nak tegur. Kita macam nasib baik aku bersiap. Kalau kita macam makcik-makcik bibik di rumah, nasib baiklah bersiap. Kalau tak, so sekarang ni tapi adalah macam kenapa tak tunjuk ada boyfriend ke? Kenapa tak tunjuk dah kahwin ke belum? Peribadi. Bila bab peribadi tu saya kurang selesa kerana saya perlu menjaga keluarga di sekeliling saya, peribadi diorang juga. Sebab nanti kata, saya tahu kakak awak ni, abang ipar awak ni, nenek ada saya dapat DM macam tu. Jadi kalau bagi saya selesa dengan kerjaya saya. Peribadi saya biar saya simpan. Kalau ada benda yang saya boleh share, saya akan share je dekat saya punya IG story ataupun social media saya. Itu pilihan Nas. Itu pilihan saya. Kalau saya tahu kalau saya tersalah post ke apa ke, saya dah tahu dah lah. Okey, kejap lagi macam ni. Tapi kita terimalah. Kita tak boleh nak marah pula sebab orang punya pandangan kan. Bagi Hidan sendiri macam mana? Sebab macam Nas katakan tadi, ada sesetengah orang dia tak kisah, dia boleh sahaja kongsikan segala apa yang berlaku dalam hidupnya dalam media sosial kan. Ada orang tak, dia sesetengah benda je dikongsikan. Ada yang dia lebih sukakan privacy dia lah kan. Bagi Hidan sendiri, Hidan tak apa ke kongsikan, Hidan boleh kongsikan segalanya ke? Ada beberapa yang Hidan saya kalau bahagian-bahagian macam kerja macam tu saya akan kongsikan lah. Macam kalau saya dah ada family, memang saya tak kongsikan lah macam Kak Ana cakap. Cuma kalau saya dalam kalau ada hubungan dalam percintaan tu saya tak share. Sebab benda tu lah kadang-kadang yang menjatuhkan kita Kak. Orang yang bercakap macam dulu saya ada girlfriend, and then kalau saya post dekat sosial media saya, netizen akan datang akan buat kecaman. Saya selalu kena share tu dulu. So sekarang saya kalau bahagian
hubungan ataupun percintaan tu memang saya takkan share lah. Okey. Just kalau kerja je baru saya akan share. Okey. Jadi kan Syira nak tahu juga kalau Hidan tak share kat media sosial, kalau Hidan pergi majlis-majlis, kalau sesiapa tanya tu Hidan rasa okey ke? Bila nak kahwin? Ada girlfriend ke? Biasalah kan soalan-soalan tu. Awak sekarang ni belum ada soalan macam tu. Tapi saya okey je nak bertanya. Kalau nak tanya saya akan menjawab. Cuma saya tak akan mengaibkan diri saya. Okey. Jadi sekarang ni kami nak tanya boleh lah kan? Nak ambil tahu. Saya pun nak ambil tahu. Okey. Nas pun nak ambil tahu. Hidan ada girlfriend ke? Single but not available. So mana ada teman tapi mesra lah. Yes, teman tapi mesra. Blushing Blushing, tiba blushing. Baik, kalau dapat kita tanyakan kepada Dr. Tengku sendirilah, kita rakyat Malaysia, kita hidup kata orang ada adabnya. Betul. Kita berpegang teguh kepada tata susilanya dan sebagainya. Kita nak ambil tahu hal orang ni, mesti kita ada adab tertentu, cara kita bertanya, niat kita dan sebagainya. Mungkin boleh jelaskan atau huraikan sendiri adab untuk ambil tahu ni. Dia bila kita nak ambil tahu, maknanya kita bertanya tu, jangan kita bertanya memulakan dengan perkataan-perkataan yang boleh mengaibkan dia. Ataupun membolehkan dia rasa malu nak jawab, ataupun kita tahu dia tak bersedia. Jadi oleh sebab itu kita ambil tahu ni soalan-soalan mula sebenarnya supaya tak menjadi satu perkara yang sukar kemudian hari. Sebelum kita ambil tahu hal orang, kita kena tahu kita ni dengan dia baik ke? Kita dah bina rapport ke? Kita ni dah cuba tingkatkan kemesraan dengan dia di sekeliling kita. Kalau kita dengan dia rapport tak bagus, tiba-tiba je kan nak ambil tahu kau siapa? Kan? Tiba-tiba aku tak kenal, tiba-tiba nak ambil tahu. Kadang-kadang sekarang ni pun kita kena faham kan, ramai orang nak cari bahan untuk konten. Kan? Jadi nak ambil tahu supaya kalau hal artis lagilah kan. Aku orang pertama tahu benda ni. Orang tak tahu lagi. TV3 tak tahu lagi. Majalah tak tahu lagi. Aku tahu dulu. Jadi benda-benda macam ni pun boleh membawa bahaya juga. Jadi bila kita nak ambil tahu pasal orang, pertama kita kena faham apa manfaat kepada dia. Dan ada tak kita buat itu, kita sendiri pula ada agenda kita yang tersendiri. Kalau kita ambil tahu tu, kita tak ada apa untung pun, tak ada apa manfaat pun. Tetapi untuk dia, contoh misalnya kalau dia nak buat jahat, tak jadi buat jahat. Kalau dia nak nak melakukan sesuatu yang mengaibkan keluarga dia tak jadi nak buat sesuatu tu. Kerana apa? Kerana dia tahu ada orang ambil tahu. Jadi ambil tahu ni kadang-kadang boleh menghalang seseorang daripada melakukan perkara-perkara yang boleh merosakkan dia. Jadi bila kita ambil tahu, maka secara tak langsung dia pun kata, ada orang tahulah, seganlah kan. Sebab tu macam katakan orang-orang yang dah ada nama terkenal kan, macam saya pergi mana-mana pun orang tegur. Pada saya itu satu rahmat. Sebab apa satu rahmat? Maknanya kalau kita nak buat jahat, kita fikir bukan 10 kali, 100 kali. Sebab apa? Orang sentiasa tengok kita, ada yang kenal kita, macam tadi kata, ambil gambar jauh-jauh kan. Lepas tu kita lakukan sesuatu yang tak bagus. Kan contohnya kan, kita pergi tempat yang tak sepatutnya, kita buat perkara yang tak bagus, kita tinggi suara dengan orang, kita marah. Jadi secara tak langsung benda tu akan tular, tetapi tular yang merosakkan nama baik kita. Kan? Jadi oleh sebab itu bila kita tahu kita ni orang sentiasa ambil tahu, maka apa yang boleh kita lakukan? Kita jaga diri kita, kita baik, bukan saja hati baik, tetapi mulut baik, tingkah laku baik, akhlak baik, maka baik yang sebenarnya. Dia tak wujud kata hati aku baik, cuma tak tunjuk kat luar saja. Tak boleh, orang tengok yang luar. Dia bukan nampak yang di hati. Jadi oleh sebab itu, dia sebenarnya satu rahmat bagi orang yang bila orang ambil tahu pasal kita. Cuma kadang-kadang yang nak ambil tahu ni juga kena berpada-padalah. Jangan sampai kadang-kadang orang terlalu ambil tahu, dia menjadi satu benda yang boleh jadi cyberbully misalnya kan. Pergi bully, pergi pula komen macam-macam kan. Macam kata Hidan tadilah, komen tu tak tahan dia dengan komen kan. Saya sebab dia rajin baca komen. Saya kalau saya post apa-apa, saya dah tak tengok dah komen tu. Kan. Jadi oleh sebab itu, kalau kita nak ambil tahu orang pun, janganlah sampai memberikan tekanan kepada orang, tetapi tengok. Kalau ada kebaikan, teruskan. Kalau tak ada kebaikan,
tak payahlah, tak ada keuntungan. Okey, baik. Saya suka apa yang doktor kongsikan, di mana kita yang ada ramai dalam kalangan kita yang inginkan orang lain mengambil tahu mengenai diri kita. Sebab kadang-kadang ada orang dia rasa lonely, macam tak ada ke orang nak tanya apa-apa mengenai aku ni kan. Tapi ada orang pula ramai sangat yang nak tahu mengenai dirinya. Dan lepas ni saya nak tanya Nas sesuatu berkaitan dengan apa yang doktor kongsikan itu tadi. Tapi Syira, betul. Sebelum tu kita nak saksikan dahulu pendapat rakan-rakan kita di luar sana mengenai topik ini. Saya rasakan dia macam dia ada beza kalau kita nak ambil berat dengan kita nak tepi kain. Kalau ambil berat tu bila benda tu tak okey, and then kita akan terus bantu dia untuk okeykan benda tu. Contoh kalau kawan kita buat salah, kita tegur dia. Tapi kalau jaga tepi kain ni, dia akan ada ciri-ciri penyedap rasa, tambah dia nak mengapi-apikan. Pendapat saya, dia ada dua berbeza. Ambil berat which is kita take care lah kat orang tu. Kalau jaga tepi kain ni macam menyebur. Dia tengok kalau orang tu saya kenal, kalau dia tanya lebih tu maksud dia ambil berat lah. Kalau orang yang saya tak kenal, mana dia memang jaga tepi kain orang. Pendapat saya, kalau you nak ambil berat orang tu, you ambil berat betul-betul. Tapi kalau untuk jaga tepi kain orang ni, selalunya dia tanya sihat ke tak. Tapi nanti dia korek kenapa, tapi end up tu dia tak buat apa-apa pun. Saya sangat mengambil berat untuk kawan-kawan saya yang, contoh kalau kawan saya tu tak post Instagram, IG story dalam masa seminggu, saya akan telefon dia. Kenalan saya, kawan-kawan rapat saya, memang saya sangat menjaga dan mengambil berat pasal dia orang, especially kesihatan dia orang. Okey, untuk yang kita rapat sebenarnya kita perlu ambil berat tentang orang yang kita kenal sekeliling kita. Tapi kalau yang tak kenal ni, better kita jangan jaga tepi kain dia. Biarkan je. Kita ni manusia, kita ada satu fitrah yang kita boleh rasa orang tu ikhlas. Kalau you nak ambil berat pasal orang tu, you ambil berat betul-betul. Tapi kalau you nak ambil berat pasal orang tu untuk you bercerita dengan orang lain, I think no need kot. Sebab orang tak buka kain you jangan buka kain orang. Itu dia banyak pandangan daripada rakan-rakan kita di luar sana dan saya tertarik dengan yang last sekali. Dia kata kita ni manusia ada naluri. Kita boleh rasa bahawa orang tu betul-betul ikhlas ataupun sebenarnya sekadar nak sibuk tentang hidup kita. Dan kita nak baca juga satu komen di Facebook. Saya jumpa daripada Nora Elisa katanya. Sifat mengambil berat itu bagus, tapi apa yang terjadi pada saya selepas sudah memberi jawapan, diorang terus beri persamaan saya dengan anak-anak yang lain. Di situ saya bermula terasa tidak mahu sekolah lagi dan terasa pelbagai negatif. Ini berat juga ya doktor bila kita dengar apa yang dikongsikan itu. Dia biasalah kan orang bila dah tanya awak dapat katakanlah kan berapa A, dulu-dulu ada A kan. Selalu orang tanya kata dapat 4A. 4A je. Anak dia dapat 5A. Subjek apa yang awak tak dapat A? Lepas tu dia membuat perbandingan dan sebagainya. Dan saya nak tanya Nas sebelum soalan tadi itulah. Awak pernah tak mengalami situasi sebegini? Orang sentiasa mengambil tahu, selepas tu dia membuat perbandingan sehingga kan awak rasa macam sibuk je dia ni. Ada selalu. Tapi kebanyakan masa zaman sekolah lah. Zaman sekolah kan kalau setiap kali nak dah dapat result tu telefon rumah tu macam tu cakap kering kayak gini. Tapi kalau makcik atau family adik-beradik yang terdekat okey, tapi kalau tiba-tiba makcik yang lama tak jumpa kemudian kan anak Ira dapat berapa ni. Anak sini ni dapat ni. Kenapa tak dia dapat ni? Susah sangat ke ni? Yelah dia pun tak apa-apa. Kita dengar je lah perbualannya tapi macam dari masa tu macam sibuk lah nak tahu ke benda ke. Bagus sangat kan anak dia. Kalau kita darah muda kan. Tapi betul dalam semua family mesti ada benda tu. Dan mesti ada satu makcik ke apa ke yang akan macam jadi macam tukang cucuk. Awak rasa makcik ni tengah tengok tak sekarang ni? Okey, baik. Soalan yang saya nak tanya tadi tu adalah sebenarnya tadi kan doktor katakan bila kita sentiasa rasa macam ada orang mengambil berat, sentiasa diperhati, kita nak jaga adab kita, betul. Tetapi adakah itu, mungkin saya nak tanya Hidan dan Nas kedua-duanya lah, membuatkan kita, anda berdua sebagai artis, jadi macam plastik, macam boneka, tak boleh jadi diri awak sendiri? Nas, mungkin awak kongsikan dulu. Bagi saya dekat dalam TV, dekat luar TV sama. Okey. Betul. Dia baru jumpa kan bagi testimoni. Sama je tapi ada ketika yang kita rasa macam dia pressure sikitlah sebab macam okey kena kat sini kena proper sikit apa kita kadang-kadang saya rasa macam
ini bukan saya ni. Tapi disebabkan kerja, disebabkan situasi, kita kena blend in dengan situasi dan profesional bila bekerja. Tapi kalau tak bekerja ke mana-mana ke, kalau anda tengok saya di TV, di rumah ke sini pun sama je. Tadi saya dengar awak gelak kat bilik makeup. Oh ya. Saya bangun. Saya sama je. Betul awak? Macam Hidan tu? Macam saya dulu orang selalu sibuk pasal saya. Awak ni selalu macam usop lah. Oh ya, betul. Muka pun macam usop. Betul. Dan kalau orang cakap itu, saya macam aduh. Kena cari personality sendiri ni. So saya ubah suara saya untuk nak sedapkan hati orang. Ubah suara saya buat saya punya style sendiri. So sekarang orang tak mendengar dah. Tapi kalau orang cakap macam saya macam senyum je. Senyum je lah. Ya. Sebenarnya perlu. Sebenarnya kalau kita tengok, kita hidup ni hidup bermasyarakat. Dan kita ada kehebatan, kelebihan dan dalam masa yang sama kita pun ada kelemahan dan kekurangan. Jadi oleh sebab itu, apabila kita di depan orang, mungkin kita tonjolkan itu bukan diri kita. Tetapi kita tunjukkan yang terbaik supaya orang tidak menyalah sangka ataupun memfitnah atau bercakap benda yang buruk-buruk tentang kita. Jadi oleh sebab itu kita perlu berikan. Kan kita kena lakonkan. Walaupun kita ini macam plastik pula, aku bukan jenis macam ni kan. Tapi kita tak nak orang salah faham sebab dia belum kenal kita. Jadi kita tak nak bila orang belum kenal kita, antara perkara awal yang dia kenal kita benda yang sisi-sisi yang tak baik kita. Kan? Tetapi kalau kita dah berkawan lama, bertepuk bertampar, dia kenal kita, dia nampak sisi buruk kita, dia dah kenal kita, dia tak kisah. Tapi dengan orang yang baru, terutama peminat, orang yang kata baru jumpa, yang tu kita kena jaga. Kena jaga. Maksudnya first impression itu penting. Penting. Saya suka. Betul. Okey, macam Nas sendiri, tadi saya petik Hidan cakap tadi, alah menyibuklah dia ni tanya macam-macam. Macam Nas sendiri, macam mana Nas handle situasi orang-orang penyibuk ni? Saya cuma senyum je atau cakap oh ya ke? Tak apa, terima kasih, insya-Allah. Diam je. Kalau kita lawan balik, dia lagi keadaan lagi takut benda kita tak, kadang-kadang kita manusia biasa kan. Takut dalam marah kita ke kesabaran kita, takut benda-benda negatif keluar. Tapi daripada benda negatif keluar, baik kita senyum dan cakap okey, terima kasih, insya-Allah saya betulkan ke. Macam tu je. Settle. Sebab kalau kita lawan dia lagi kan tak baik, takut benda-benda yang tak elok lagi. Hidan macam ada pengalaman ada ke? Ada je, tapi kalau macam saya akan macam Kak Nas juga senyum, and then saya takkan aibkan diri saya sendiri. Betul. Okey. Itu je. Baik. Dan doktor, saya rasa intonasi yang digunakan itu amatlah penting bagi seseorang membezakan sama ada seseorang ni betul-betul ingin mengambil tahu, dia ambil berat ataupun dia saja je nak ambil tahu sebab dia nak menyibuk. Dia kita balik kepada aspek komunikasi. Dia bukan apa yang disampaikan atau apa yang diperkatakan, tetapi bagaimana cara ia disampaikan dan bagaimana ia diperkatakan. Jadi bagaimana itulah termasuk pemilihan perkataan, lepas tu situasi, lepas tu dari segi intonasi, timing masa. Kadang-kadang bila benda-benda tu disampaikan tidak pada tempat yang betul, masa yang betul, cara yang betul, intonasi yang betul, maka benda yang betul pun orang akan anggap tak betul. Jadi sebab itu dalam komunikasi ini kita sebelum kita bercakap, kita sentiasa letakkan kita di tempat orang yang kita nak cakap tu. Kan kalau aku di tempat dia, aku buat macam ni, apa perasaan aku? Kalau kita tak suka orang buat kepada kita, maka kita tak suka orang layan kita. Macam tu orang cakap pasal kita macam tu. Kalau kita tak suka, maka berkemungkinan besar orang tu pun tak suka. Kita sama-sama manusia. Maka sama-sama ada perkara kita suka, ada perkara tak suka. Itu satu. Yang kedua, bila kita nak layan orang pun, kita kena layan bukan ikut cara kita nak dilayan. Kadang-kadang kita perlu layan mengikut cara dia nak dilayan. Contoh, ada orang misalnya datang ni, dia ada pangkat-pangkat tertentu, panggilan gelaran-gelaran tertentu dan dia suka dipanggil dengan gelaran-gelaran dia sekali. Maka kita tak suka macam tu, tapi kerana dia suka, kita layan dia mengikut cara dia. Jadi sebab tu bila kita nak bercakap pasal orang pun kita kena faham apa yang sensitif dan apa yang tidak sensitif kepada orang tu. Kan? Jadi kalau niat kita baik, kan, niat kita baik. Tetapi kalau cara kita tak betul, orang salah faham, jadi isu juga. Okey, baik. Baik. Itu dia. Mungkin kita boleh teruskan, Dr. Tengku, kata-kata terakhir ataupun sedikit pesanan kepada mereka di luar sana. Macam mana kita sebenarnya nak ambil berat ataupun kita jaga tepikan orang je? Okey.
Macam saya kata awal-awal tadi, pertamanya sekali kita semak agenda kita. Kita ada agenda tertentu ke? Adakah dengan bercakap tentang orang tu kita akan dapat keuntungan ke? Kita dapat manfaat ke? Kan? Dua. Yang kedua, adakah pihak yang diperkatakan itu akan menanggung kerugian? Contoh kerana kita bercakap tentang dia, maka dia tertutup pintu rezeki dia. Ataupun nak jadi naik pangkat, tak jadi naik pangkat misalnya. Ataupun nak dapat job, tak dapat job. Jadi oleh sebab itu, kita kena tengok adakah benda itu merugikan dia. Yang ketiga, adakah perkara itu akan mengaibkan dia atau ahli keluarga dia. Kalau benda yang kita cakap itu mengaibkan, maka stop, tak payah cakap. Kalau yang keempat, kita tengok pula adakah perkara itu akan membawa sesuatu manfaat kepada dia. Kalau katakan apa yang kita katakan itu akan membawa dia kembali ke pangkal jalan, membuatkan dia sedar misalnya kan, ataupun dia nak buat sesuatu yang jahat, yang buruk tak jadi, maka kita perlu ambil tahu dan kita perlu cakap. Tapi kalau benda tu semua tak ada, tak payah saja nak membawal, saja nak jadikan konten, saja nak apa ni kita sendiri nak dapat nama dan sebagainya, tak perlu. Sebab itu akan membawa kepada keadaan yang buruk. Silap hari bulan, sekarang orang dah pandai saman orang. Betul. Kan? Jadi hati-hati. Okey, pelbagai peringatan dan banyak tips yang dikongsikan oleh doktor itu daripada sudut orang yang ingin bertanya kan. Dan daripada anda berdua, rumusan yang saya ingin tahu adalah daripada sudut kita sendiri, sebab tadi doktor dah berkata mungkin kita yang bermasalah, segala apa yang orang tanya kita rasa macam dia sibuk, padahal dia betul-betul ingin mengambil tahu. Jadi bagaimana Naz dan Hidan boleh berikan sedikit tips lah kepada orang di luar sana. Kalau orang bertanya, bukan semua yang dia bertanya tu sebab dia nak menyibuk ataupun dia nak jaga tepi kain kita. Sebenarnya dia betul-betul ambil berat mengenai kita. Macam kita sebagai manusia, macam cakap tadi, kita ada sense tu kan. Kita tahu sama ada vibes don't lie. Vibes don't lie, girl. So kita boleh tahu yang ni betul-betul nak ambil tahu ataupun nak nak menyibuk. Nak menyibuk pasal kita. So kalau bahagian menyibuk tu kita handle dengan kita kena, bagi saya psycho balik. Saya macam nak tahu, okey. Saya jawab macam ni. Kalau yang betul-betul ambil berat pasal kita, saya sebagai manusia kita bersyukur at least ada orang nak ambil tahu pasal kita. Kadang-kadang kita ni terlalu conscious dengan diri sendiri, terlalu takut dengan orang luar. Jadinya macam kita negative thinking. Kita ada macam kita yang salah sebenarnya. Padahal orang tu tanya nak buka conversation je, nak beli apa, lawak apa, macam tu kan. Tapi kita sibuk. Kenapa nak sibuk lawak apa? Sekatilah nak makan apa kan. Kita bermasalah. So benda tu reflect balik diri kita. Macam tu. Bagi saya macam yang mana nak ambil tahu tentang saya, silakan ambil tahu pasal saya. Saya bersyukur sangat-sangat kerana sampai ke hari ini ada juga orang ambil tahu, ada juga yang mengikuti perkembangan saya dan terima kasih sangat-sangat. Saya sangat-sangat bersyukur. Macam artis perlukan fanbase saya kan perlukan, untuk mengambil terima tahu kasih sangat-sangat. Janji jangan korek dalam sangatlah. Kita sendiri? Macam saya, kalau orang nak ambil busybody pasal saya takkan cerita banyak. Kalau orang, sebab orang yang cerita tu, macam kawan saya, dia ada kawan baik. And kawan dia tu ada kawan baik. So kalau kita cerita benda tu, dia akan berlanjutan. So kalau macam saya handle, saya senyum je lah. Senyum je. Kita boleh gang senyum je kan? Saya senyum je. Saya senyum je. Okay, terima kasih. Itu antara tips lah ya, kita sedekahkan senyuman. Senyum je. Macam doktor tengah senyum je sekarang ni. Tadi tersenyum. Lagi pula bila cakap pas mesej tu dikongsi dengan kawan-kawan, orang pertama dengan orang kedua dah lain nak sampai orang keempat nanti ceritanya betul-betul dah lain. Macam tali rosak tu. Macam tu. Itu sebabnya. Jadi tak perlulah, pada saya nasihat pada semualah kan. Kita semua ada keluarga, kita semua ada saudara mara, kita pun ada circle kita. Kalau kita tak suka orang ganggu gugat kita, tak payah kita ambil tahu hal orang, kecuali benda-benda yang boleh membawa manfaat. Okey, baik Syira, banyak yang telah dikongsikan oleh tetamu hari ini dan banyak juga dikongsikan oleh anda penonton WH. Luahan pun ada tadi tu, saya baca pada Zahid Faan, dia kata jangan menyibuk sangat pakcik-pakcik dan makcik-makcik. Awak geram dengan siapa tu Zahid? Tapi apa pun, terima kasih Dr. Tengku Asmadi, Naz dan juga Hidan, dan berpada-padalah bila nak mengambil tahu, jangan sehingga orang rasa yang anda ni menyibuk dan menjaga tepi kain orang. Betul, apapun balik pada niat kita. Betul. Nanti marah kan? Kalau marah boleh nyanyi lagu ke awak rasa? Amarah boleh. Saya rasa Hidan ada lagu untuk dikongsikan selepas ini, jadi kita berhenti berehat dahulu. Kembali selepas ini di WHI. Wanita hari ini.
setiamu tak bermakna, kasih yang ku damba, luka ku terima. Bagaimana harus aku bertahan dengan semua cintamu membara amarah yang tak terhalang. Jiwa ini tak terawat, hadirmu bagai sembilu bisa. Hati tak berdaya menahan rasa kecewa, cinta menghilang mencari tenang. Kau lenyapkan percayaku, bahagiaku damba, deritaku terima. Janji kau ku genggam, janjiku kau buang. Bagaimana harus aku bertahan dengan semua cintamu membara amarah yang tak terhalang. Jiwa ini tak terawat, hadirmu bagai sembilu bisa kuat. Jika itu penawar hatiku yang berdarah, kau pergilah menjauhlah bersama cintamu yang disulam kaca. Kau Kamu daripada Zida. So tadi marah ke menyanyi? Marah dan menyanyi. Marah dan menyanyi. Okey. Jiwaku tak terawat, hadirmu seperti sembilu bisa. Yes. Wow, macam dalam tu. Dalam kan. Okey, baik. Lagu ni baru keluar sebulan lepas. Sebulan lepas. Aha, mungkin Hidan boleh kongsikan dahulu mengenai lagu ni lah, komposer, siapa tulis lirik dan sebagainya. Okey, Amaramu adalah karya yang dicipta oleh saya sendiri dan juga dibantu oleh Naik Saidin. Okey. Dan lagu ni sebenarnya saya tulis term wabak COVID, which is 3 tahun yang lepas. Okey. Dah lama? Dah lama. Cuma tahun ni baru dapat peluang untuk nak keluarkan lah. Kenapa lama sangat? Sebab masa tu ada sedikit masalah dekat bahagian yang tertentu. Okey, faham. Okey, macam liriknya pula mana dapat ilham ataupun inspirasi ataupun kisah benar? Tak ada, ini sebenarnya tak ada kisah benar untuk saya sebab waktu saya buat ni saya tak ada apa-apa pengalaman baik dekat dalam hidup saya, dengan ex saya pun tak ada pun. Cuma masa tu dari saya menginspirasikan dengan sosial sebenarnya. Okey. Sebab waktu tu saya tengok ramai orang yang susah, ramai yang ditinggalkan sebab kan masa tu kan COVID, so ramai yang kena buang kerja. And then dia buang kerja tu sebab perempuan tinggalkan dia sebab dia miskin, tak ada duit. So saya dapat ilham dari situ. Best juga kalau saya buat lirik pasal benda ni kan. So lagu ni mengisahkan tentang seorang lelaki yang beri penuh kepercayaan kepada wanita tapi ditinggalkan. Okey. Dia lebih kepada macam
kita anggap cerita tu permata tapi tak ada sebenarnya kaca. Tapi Hidan dah memberikan klarifikasinya. Ini bukan kisahnya. Sebab saya baca kat YouTube ada seseorang komen 1% nyanyian, 99% luahan daripada hati lubuk. Awak baca juga. Saya ingatkan dia tengah orang kata relate dengan awak. Tapi bukan kisah awak. Betul lah? Bukan. Okey. Dia jujur ni, dia jujur. Saya jujur. Okey, dan mungkin Hidan juga boleh kongsikan selepas ini adakah ada apa-apa lagu yang Hidan tengah membuat ataupun menulis liriknya? Mungkin saya tak ada nak keluar. Saya mungkin ada keluarkan single ketiga sebab ini adalah single kedua saya. Dan insya-Allah saya akan cuba genre yang baru sebab lagu saya kedua-duanya ballad. Saya akan cuba genre macam pop insya-Allah. Tapi tahun ni saya tak akan keluarkan lagu raya. Sebab macam tahun lepas saya ada keluarkan lagu, tahun ni tak akan keluarkan lagu raya. Cuma saya akan buat tapi dah ada idea lah tu. Ada idea lah. Sekarang dalam pembikinan. Okey. Buat lagu genre yang berlainan. Sebab saya nak cuba cabar diri saya, Pak. Genre yang berlainan macam pop. Hidan sendiri sebenarnya genre macam mana yang suka? Saya suka dekat pop. di hati. Saya suka macam pop reggae macam tu, reggaeton. Lagu pop yang awak paling suka yang mungkin awak boleh kongsikan sikit? Nyanyi sikit ke? Kalau dekat Malaysia ni saya suka lagu genre macam Andy Menade. Mungkin boleh nyanyi sikit. Awak dah sebut pop, saya dah macam macam Donding. Berikan aku hanya satu peluang. Lagu ni juga awak pilih satu peluang siapa awak nak peluang ini? Tak ada juga. Okey, baik. Dan awak sendiri Hidan, awak menulis lagu kan? Liriksnya juga. Saya banyak kepada melodi lah. Melodi. Okey. Jadi awak memang suka compose, nyanyi ataupun awak awak pandailah membahagikan masa dan memerah otak awak ni ke macam mana tu? Dia ikut pada masa yang sesuai sebenarnya. Kalau macam waktu malam tu kan, dia datang secara tiba-tiba. Dia macam ni. Jadi kalau kita dengar satu muzik tu macam sedaplah kalau saya buat melodi. Lepas tu kadang kalau atas kita naik bas, kita naik kereta, buat kereta, kita rasa macam dapat satu benda, macam satu idea melodi yang bagus. So saya terus, kalau saya saya ambil foto, saya terus record. Kalau tengok saya dengan Syira, muka kami ada memberikan awak apa-apa inspirasi ke? Ada. Ada. Okey, lepas ni bolehlah buat lagu. Inspirasi dia dapat daripada muka kami. Okey, Hidan, peminat nak cari Hidan dekat mana? Boleh saya punya IG sebab saya sangat aktif dekat IG dan TikTok. Hidan Muhammad, HEEDANMOHD. Okey, jadi anda boleh mengambil tahu segala apa berkaitan dengan Hidan di IG-nya, tapi janganlah menyibuk sangat ya. Nanti Hidan marah. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak Hidan. Selamat maju jaya. InsyaAllah, terima kasih. Mungkin kalau ada kesempatan kita berjumpa Hidan di sini dengan lagu pop terbarunya. Mungkin tahun depan. InsyaAllah. Okey, baik Syira. Kita akan berhenti berehat seketika. Kembali selepas ini di WHI. Terima kasih. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Masih bersama kami di Wanita hari ini, kami nak ucapkan terima kasih kepada penonton-penonton yang telah pun 1 jam bersama dengan kami, dan terima kasih juga buat rakan-rakan kita di Facebook yang dari tadi tak putus-putus memberi komen tentang kita punya topik hari ini. Dan Sugi, kalau boleh saya kongsikan satu daripadanya daripada Syasha. Okey. Katanya, bukan tak boleh nak jaga tepi kain orang, tapi jangan melampau sampai boleh timbulkan fitnah pada orang. Bukan saja pada diri kita, malah orang lain juga terbabit kena fitnah. Kalau nak jaga tepi kain orang, lebih baik jaga tepi kain sendiri. Kan lagi bagus katanya. Ya, okey. Ini daripada Muhammad Rajab. Okey, ini saya suka komen ni. Hiasan jaga tepi kain orang. Alamak, mana komennya? Okey, jumpa. Hiasan jaga tepi kain orang bertujuan baik. Tepi kain menunjukkan jahitan. Maksudnya, kalau orang pakai kain atau baju terbalik, kena bagi tahu kawan tu. Bukan dalam kain atau suruh buka kain maksudnya. Nampak tak dia punya cara dia bermadah ya, hiasan dia. Tapi betul lah apa yang dia kata tu kan. Kalau ada benda yang tak betul, kita harus memberitahu individu itu. Tak payahlah sampai suruh mereka memberitahu segala-galanya. Tak payahlah
korek kan. Betul, ambil tahu apa yang perlu je lah. Betul. Macam-macam lagi komen yang dikongsikan. Nanti saya baca lagi. Zahid Faan yang tadi dia kata dia geram tu, dia balas. Dia kata sangat betul. Setiap orang ada kelebihan dan kelemahannya sendiri. Tak semua orang hebat dalam semua bidang. Okey. Mbak Syira ada lagi ke komen yang... Syira setakat ini itu sahaja yang saya jumpa. Okey, satu lagi saya baca. Okey, daripada Wiyah lah. Macam mak saya, dengan jiran semua dia tegur. Cina, India pun dia layan. Tapi bagus juga. Ambil beratnya sampai dia tahu jiran tu cuti sampai bila, naik kerja bila ada barang kurier ke, surat jiran pun dia tolong ambilkan. Jiran semua okey je. Tapi saya dah adik cakap, mesti makcik kepoh dah keluar nak cari berita. Tak, mak awak betul ni, ikhlas ni mak awak ni. Dia membantu jiran-jiran awak. Bagus juga kan dapat jiran hidup kemasyarakatan. Ya, betul. Sugi. Tapi sebelum tu Sugi, saya nak tanya Sugi suka makan sambal? Saya suka siapa? Orang Malaysia kalau tak ada sambal. Saya kalau sambal yang biasa saya makan tofu. Sambal masak tofu, tahu sambal ataupun tahu sambal. Tahu sambal. Sedap tahu sambal. Kalau makanan orang India, tahu sambal dengan kari sambar tu, makan dengan nasi. Tak pandang kiri kanan. Dan kalau Syira? Kalau Syira suka sambal kuini. Sambal apa tu? Dia macam buah mangga. Okey, baik. Esok dengan kata di WHI ada pelbagai aneka sambal. Awak bersiaran kan? Saya bersiaran dengan awak juga tadi. Betul. Jadi esok hari Syira lah. Ya, ada pelbagai jenis sambal yang akan kami kongsikan bersama dengan anda esok jam 12.30 hari. Jadi sama-samalah kita bersama esok ya. Betul. Baiklah, terima kasih sekali lagi kita ucapkan. Jaga diri baik-baik. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye-bye. Lemah lembut baik budi pekerti, tapi sekal hati dia tambah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus watak-wataknya. Ushawati, ibu istri, permaisuri. Wanita hari